Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan cikgu harapkan kamu semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi, jom sama-sama dengan cikgu pada sesi kali ini, di mana cikgu akan sentuh mengenai bab baru tingkatan 4, iaitu bab 6, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Jadi, untuk sesi pada kali ini, cikgu akan terangkan mengenai 6.1, iaitu kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Jadi pada sesi kali ini kita akan lihatlah kedatangan ataupun kemasukan pengaruh komunis di negara kita, dan kita akan lihat jugalah kepada penubuhan PKM dengan lebih lanjutlah. Dan tanpa membuang masa lagi, jom bersama dengan cikgu kita teruskan untuk tajuk ni, iaitu kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Bercerita mengenai kemasukan komunis di negara kita, paling tak pun kita mestilah nak tahu apa dia komunis ni. Jadi di sini jom sama-sama dengan cikgu kita tengok kan apa maksud komunis ni. Jadi komunisme komunisme ni merupakan ideologi. Ideologi ni telah diasaskan oleh dua orang ni iaitu Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Ini gambar dia. Ini gambar Karl Marx, ini gambar Friedrich Engels. Dan mereka inilah yang menulis karya Komunis Manifesto dan juga Das Kapital. Dan perkataan bila kita sebut je komunis, perkataan komunis ni membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis lah. Dan komunisme, apa maksud komunisme ni? Komunisme ni merupakan suatu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Ini komunisme. Jadi dia merupakan apa? Satu fahaman politik di mana ekonomi dan barang penggunanya akan jadi milik negara. Okey, dan ni berbezalah dengan kalau kita kata ekonomi kapitalis ke apa, memang berbeza. Bertentangan lah kita kata di situ. Dan yang keduanya kita lihat percubaan untuk sebarkan komunis di negara kita ni dah pun bermula sejak tahun 1920-an lagi. Dan dua negara lah yang terlibat dalam menyebarkan fahaman komunis di negara kita. Yang pertamanya adalah China. So kita akan tengok nanti dari segi Kuomintang dengan Parti Komunis China, dan juga Indonesia melalui apa? Parti Komunis Indonesia. Tanpa buang masa lagi, jom kita tengok kemasukan pengaruh komunis dari China. Macam mana dari China ni boleh, fahaman ni boleh masuk ke dalam negara kita. Jadi ideologi komunis ni macam cikgu cakap tadi telah dibawa sejak tahun 1920-an. Okey, yang kalau kita kata pengaruh komunis di China ni, dia telah dibawa melalui cawangan Parti Kuomintang ataupun KMT. Ni Kuomintang. Dan Kuomintang ni dia punya ibu pejabatnya adalah di China. Dan cawangan Kuomintang ni ditubuhkan hampir di setiap bandar di negeri-negeri Melayu menjelang 1924. Menunjukkan dia punya pengaruh dia dah mula masuk di negeri Melayu ni. Kita lihatlah di mana cawangan Kuomintang ni dah ada lah dalam negeri kita, negara kita. Dan antara kita kata bandar-bandar yang adalah cawangan Kuomintang ni, contohnya kita akan tengok sini Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Ini antara parti bandar-bandar yang kita kata yang dah ada pun cawangan Kuomintang di sini. Okey, selain daripada Kuomintang, ada pertubuhan lain yang menyebarkan fahaman komunis ni, iaitu Main School. Main School ni kita lihat dia banyak bergerak di kalangan orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis China, iaitu PKC. Dan pada tahun 1927 sebenarnya berlaku perpecahan antara Kuomintang dengan PKC, Parti Komunis China. Dan kemudiannya, setahun kemudian, 1928, The Communist International ataupun Kuomintang yang berpusat di Moskow telah mengarahkan untuk penubuhan Parti Komunis Nanyang, PKN. Dan Parti Komunis Nanyang ni sebenarnya dia tidak capai matlamatnya, dan akhirnya Kuomintang telah menyebabkan Kuomintang telah mengarahkan
penubuhan parti baru iaitu Parti Komunis Malaya ataupun PKM. Itu yang bawa kepada nanti penubuhan PKM nanti di negara kita. Nanti kita akan pergi lebih lanjutlah mengenai tajuk Parti Komunis Malaya nanti. Okey, sekarang kita tengok dulu kemasukan pengaruh komunis dari China. Okey, yang keduanya kita lihat kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Macam mana pula masuk melalui Indonesia ni? Sama juga pada tahun 1920, pemimpin-pemimpin komunis dari Indonesia ni, contohnya kita ada Tan Melaka, ini contoh Tan Melaka. Kita ada Alimin, ini Alimin, gambar Alimin. Kita ada Moso, kita ada Bodhisotjitro, Hasanusi, Winanta, Sebakat dan Sultan Pepatih. Di mana mereka ni memainkan peranan apa? Mereka ni lah yang menyebarkan fahaman komunis. Di mana? Okey, di seberang perai Pulau Pinang, di bahagian Perak Utara dan juga Kedah. Ini antara tiga negeri inilah, iaitu Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah, di mana pemimpin-pemimpin komunis dari Indonesia ni menyebarkan fahaman komunis ni. Dan Parti Komunis Indonesia juga ataupun kita kenali sebagai PKI, dia sebenarnya ingin membuka cawangan di Tanah Melayu. Sebab apa? Sebab sebelum ni mereka telah gagal untuk menguasai Pulau Jawa pada tahun 1926. Kegagalan di Pulau Jawa tu menyebabkan mereka nak buka lah cawangan di Tanah Melayu. Namun kita lihat usaha mereka ni tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu. Kenapa tak dapat sambutan? Sebab komunis pada waktu ni menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamatnya. Dan orang Melayu pada waktu ni memang menolaklah kekerasan tersebut. Sebab itulah kita tengok tak mendapat sambutan dalam kalangan orang Melayu. Okey, itu kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Jom kita tengok pula bagaimana pula penubuhan Parti Komunis Malaya PKM di Tanah Melayu ni. Okey, penubuhan PKM ni dia bermula ataupun ditubuhkan pada 30 April 1930 di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan PKM ni dia bergerak melalui kesatuan sekerja, melalui pertubuhan-pertubuhan, melalui penerbitan akhbar dan juga sekolah Cina. Sebab melalui kita kata cara ni lah kita lihat bagaimana fahaman komunis tu nanti dia berkembang. Dan PKM telah menyusup masuk ke dalam kesatuan sekerja untuk mengukuhkan pengaruhnya. Sebab waktu ni dia nak nak meluaskan pengaruh dia, nak mengukuhkan kedudukannya. Jadi dia banyaklah masuk terutamanya ke dalam kesatuan sekerja. Dan semasa Jepun, apa yang berlaku semasa Jepun, PKM ni telah menjalinkan kerjasama dengan British. Kenapa British bagi kerjasama pula dengan PKM ni? Sebab pada waktu ni British bekerjasama dengan PKM untuk memerangi Jepun pada waktu ni. Dan melalui PKM sebenarnya mereka telah menubuhkan MPAJA, iaitu Malayan People Anti-Japanese Army, ataupun kita kenali dia sebagai Bintang 3 pada tahun 1942. Jadi sekarang ni British bekerjasama dengan komunis sebab MPAJA ni merupakan satu unit gerila yang digunakan oleh British untuk apa? Memerangi pihak Jepun pada waktu ni. Dan oleh sebab tu terlihatlah British telah memberi banyak bantuan kepada MPAJA pada waktu ni. Contohnya adalah dia telah memberi bantuan senjata, dia telah memberi bantuan segi latihan, kewangan, bekalan logistik dan juga perubatan. Dan kita lihat pula selepas kekalahan Jepun pula. Selepas Jepun menyerah kalah, apa pula berlaku? Selepas Jepun menyerah kalah, pada waktu ni, kita lihat berlaku kekosongan politik di Tanah Melayu. Sebelum BMA ataupun British Military Administration masuk, jadi di Tanah Melayu berlaku kekosongan politik. Inilah yang diambil peluang oleh PKM. Dan PKM ni ataupun melalui kita kata Bintang 3 PKM melalui MPAJA ni, dia keluar daripada hutan dan melakukan kekacauan. Apa yang dia lakukan? Dia buatlah kekejaman dengan membunuh
orang Melayu ke, orang Cina dan orang India, yang mana yang didakwa oleh mereka ni bersubahat dengan Jepun. So pada waktu ni kita lihat selama 14 hari berlaku kekosongan politik ni, apa yang berlaku, komunis telah menjalankan pentadbirannya sendiri dan undang-undangnya sendiri. Jadi pada waktu ni banyaklah berlaku kekejaman dan pembunuhan berlaku di dalam tanah Melayu pada waktu ni. Dan apabila BMA masuk, BMA, British Military Administration ni, bila masuk je mengambil alih pentadbiran, maka MPAJA ni telah dibubarkan pada 1 Disember 1945. Sebab MPAJA ni adalah unit gerila untuk apa? Lawan Jepun. Sekarang Jepun pun dah kalah dah. Jadi sebab itulah kita tengok MPAJA ni dibubarkan. Malayan People Anti-Japanese Army. Dan PKM ni sekarang ni dia telah dibenarkan untuk bergerak sebagai pertubuhan yang sah pada waktu ni. Sebab pada waktu ni dia belum lagi kita kata buat pemberontakan ke apa benda kan. Jadi pada waktu ni PKM dibenarkan bergerak sebagai pertubuhan yang sah. Inilah yang memberi peluang kepada PKM untuk mempengaruhilah beberapa pertubuhan tertentu pada waktu ni untuk sertai mereka lah ataupun untuk sokong mereka. PKM juga telah menyusup masuk dalam Kesatuan Sekerja, contohnya Pan Malayan Federation of Trade Union iaitu PMFTU. Dan Disember 1947 hingga Mei 1948, PKM dia telah berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dengan menyusup dalam PKMM, MDU dan juga Putra AMCJA. Jadi kita nampaklah macam PKMM ni adalah kita kata parti kita kata Melayu yang radikal lah, Melayu radikal PKMM ni. MDU ni Malayan Democratic Union. Dan Putra AMCJA ni adalah, Putra ni adalah terdiri daripada kita kata parti-parti politik Melayu radikal macam API, AWAS sebagainya lah, termasuklah PKMM dan juga AMCJA. AMCJA apa sebelum ni kita pernah belajar? All Malayan Council Joint Action. Ini kita kata yang bukan Melayu lah, pertubuhan bukan Melayu kat situ. Jadi secara tak langsung ini yang kita nampak bagaimana PKM telah dapat kita kata meluaskan pengaruhnya di sini. Dan kemudian pergerakan komunis ni bila lama kelamaan dia telah mengancam ekonomi dan keselamatan British. Lalu akibat daripada itu, British telah meluluskan Trade Union Ordinance No. 9 iaitu pada tahun 1948, dan dengan adanya ordinance ni dia telah menyekatlah pengaruh komunis dalam Kesatuan Sekerja dan akhirnya kita nampak nanti PKM telah diharamkan. Jadi itu yang boleh cikgu terangkan mengenai kemasukan komunis di negara kita. Macam mana komunis masuk negara kita? Melalui kita kata melalui China, iaitu melalui parti Kuomintang dan juga parti Komunis Cina. Kemudian kita tengok kita ada Kuomintang di mana akhirnya nanti yang membawa kepada penubuhan Parti Komunis Malaya. Dilihat juga di sini di mana penyebaran ideologi komunis dari China dan Indonesia ni menyebabkan ada juga terdapat penduduk tempatan ni yang terpengaruh dengan fahaman komunis. Dan idea inilah yang berkembang terutamanya dalam Kesatuan Sekerja. Dan selepas Perang Dunia Kedua, bila berlaku kekosongan politik, cikgu ada cerita tadi, berlaku kekosongan politik menyebabkan komunis membuka peluang kepada komunis ni untuk mentadbir sekejap dalam menyebarkan fahamannya. Tapi walau bagaimanapun kemudiannya kita lihatlah di mana British nanti telah mengharamkan komunis. Tentang pengharaman komunis ni nanti kita akan lihat dalam lebih lanjut dalam sesi yang berikutnya. Jadi itu yang dapat cikgu simpulkan sedikitlah mengenai kemasukan komunis di negara kita. Jadi cikgu harapkan dengan apa yang kita kongsikan bersama ni, kamu semua dapat manfaatlah daripada situ.
Dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like and share. Dan banyak lagi video-video yang lain yang cikgu akan masukkan di dalam channel cikgu yang akan datang. So, sekian dulu daripada cikgu. So, selamat maju jaya untuk semua. So, Assalamualaikum.